السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم. Suratul Buruj. Inilah suatu surah
yang dinamakan dengan surah Al-Buruj. Surah ini juga makkiyatun, surah bahasa Mekah. Makna ayat-ayat dalam surah ini turunnya sebelum daripada hijrah, sebelum daripada pindah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Berlakunya hijrah tahun yang ke tahun yang pertama hijrah, iaitu kemudian daripada dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang jawatan nubuwah serta pula dilatihkan jawatan risalah. Manakala ia tu bersifat dengan nubuwah risalah, diri tu panggil Nabi, lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia diberi jawatan risalah nubuwah 13 tahun, lepas tu diizinkan hijrah. Maka ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itulah dipanggilkan ayat makkiyah. Kemudian di dalam surah Al-Buruj ini tak ada kecuali mana ayat semua makkiyah, 22 ayat semuanya. Dan seperti biasa, bila kita tengok ayat yang bersangkut paut dengan makkiyah, kebanyakan ayat tu duk mempersabarkan, duk cerita hal akhirat. Kerana kita maklum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah jahiliyah. Seolah-olah dia tumbuh satu pohon di tengah hutan semut. Tu dialah, di tengah hutan semut dengan kejahilannya, dengan syiriknya, kufurnya, jauh daripada ilmunya. Itu Allah Ta'ala bangkit dia memberi wahyu kepadanya, menurunkan ayat Al-Quran ke atasnya, ayat mengandungi segala hukum-hukum sabit dengan tauhid, i'tikad sebagai asas bahawa yang berhak disembah hanya Allah. Tuhan yang punya segala-gala hanya Allah, dipanggil Rabb. Maka Allah Tuhan itulah yang berhak disembah, iaitu panggil ilah. Apabila yakin di situ, kena percaya pula kata lagi akan ni dunia ni yang panggil sebab sementara sebagai laluan. Sebab diibaratkan kita duduk dalam dunia bagi gharib. Bila jamak panggil ghuraba. Apa gharib? Ya dagang. Ya dagang. Ataupun dengan kata lain pendatang. Lah tu pendatang, ya dagang ni bukan asal lah sini. Orang luar mari kampung kita sehari dua. Ni orang dagang ni, orang datang ni, itu panggil kita lah. Abang tanya asal sini ke? Dah, mau ke asal sini. Mau asal lain ni mari ziarah keluarga sini, mari ziarah kawan saya di sini. Berarti sehari dua, lepas tu nak balik tu dagang. Maka kita mari pada sini ke? Bukan sudah sini akan balik lah. Lepas tu kata asal daripada tanah balik ke tanah. Itu pun buat sementara. Tempat akhir sudahnya al-yaumil akhir. Allah sekali. Tu ilah akhirihi ke di mana? Allah sekali di mana? Akhirat. Tu Allah sekali. Lagi tak hafal situ, duduk kat tengah jalan gitu. Dia panggil ilah ada ilah akhirihi. Allah sekali ke akhirat. Lagi tak sampai itu, dalam perjalanan pun panggil. Dalam perjalanan ni sebab dia panggil kata kita ni gharib, sebagaimana Nabi SAW nasihat kepada Abdullah ibnu Umar. Dia pegang bahu Abdullah, dia kata, "Hai Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun." Hei Abdullah, mu duduk dalam dunia ni, berada mu dalam dunia ni seolah-olah orang dagang. Orang mari berhenti semasa hari dua.
Lepas nak balik lah. Nah, au abiru sabilin, bahkan orang dagang tu duduk juga sehari dua, bahkan yang lalu jalan ya. Tengok orang lalu jalan gimana? Gaduh ha. Temu dengan saya tengah jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh mana tu? Gaduh lain kali semula, tengok pum dia berat. Berhenti dulu minum air, tak boleh dah gaduh brum atau kepada orang lalu jalan. Walau temu dengan saya pun tak berhenti weh, semula weh gaduh sikit. Dah. Ya tengok Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia banding tu nampak kita tengok nah. Dia pesan nasihat pada umat dia tu, ingat deh, kita duduk dunia ni sebagai orang dagang, berhenti sehari dua, lepas tu akan terus bahkan we berasa kata kita ni orang lalu jalan, nak pergi lain lah, pergi lalu jalan. Hingga kering tekak beradu sebentar. Kering tekak lapar beradu cari kedai nasi makan sebentar. Baru kena duduk situ sudah pergi jelah. Tiba ibarat jadi kita tengok nampak. Tapi oleh kerana kekotoran nafsu kita jadi duk galik itu yang menyebabkan terlupa. Bila klik pada akidah, iyalah hakikat begitu. Habis kita orang mukmin tu walau galik-galik bila orang peringat, gitu sungguh kita ni weh. Tak ada berasa mujur ke tu lah peringat. Tidak kali dah. Berapa kedai kopi duk kali tu. Hey, kita nak mari sini ngana ni. Ada pagi. Gini. Misal ada. Galik mana tu? Kau nak tinggal. Kita bukan duduk situ. Itu bahajat pada kena duk peringat tu dah. Sama-sama kita tu lain pada orang kata dunia sudah dah hal dia dah lah. Nak bergalak nak berapa ikut dia lah. Tu terkejut. Maka ayat-ayat surah Makkiyah dia peringatlah ni. Sampai dalam ayat ni hak Arab dia tafsir kata mana? Surah ni datang, kita tengok Arab sikit dia kata waradatis surah, data surah ni litathbitil mu'minin ala ma hum alai, kata dia. Surah ni mari ni ialah nak mengkejapkan, nak menetapkan, nak mengukuhkan orang mukmin atas barang yang mereka itu berada atasnya daripada iman. Kejap malah iman. Kukuh malah iman. Tengok kereta kita nak pergi jauh ada nak sampai jauh ni. Nak pergi dengan kereta sendiri ni. Masuk tengok cik, tengok dia nak berjalan jauh ni. Penyak besok habis nak berjalan jauh ni. 2 hari lagi nak sampai jauh ni. Dia perketat tengok di mana tempat apa kurang dah. Cik kereta. Ini ibarat gitu. Litathbitil mu'minin ala ma hum alai minal iman. Lagi pulaknya ayat ni datang mari tu nak wa tasabburihim, kalau ada ya baca wa tasbirihim ala aziyatil kufar, nak mempersabarkan orang mukmin di atas menyakit dia dibuatkan oleh orang kufar, apalagi musyrikin masa tu buat huduh ke orang mukmin di Mekah. Tengok tu buat ke Bilal, buat kepada Yasir, Ammar, Sumayyah, Allahnya buat huduhnya, bakar apilah, ikat leher tengah panah lah, gantung kaki ke atas kepala belakang, piak tak belakang. Tapi hak tak mati ni tak mati, buat suk terik. Cik mengaku buat sungguh-sungguh lah. Nak pergi kawan tu kembali balik kepada kufur syirik semula. Tapi orang yang dijaga ni Masya Allah, seolah-olah luka kulit, menepuh kulit, tapi hati tak ada luka apa. Allah, ni orang dulu. Apa tu? Allah Ta'ala ceritalah bila puak sahabat ada kena begitu kan, apalagi orang beriman awal-awal tu Allah macam-macam kena uji lah. Maka Allah Ta'ala hibur dengan ayat ni. Tengok orang dulu, bila dia ajak supaya syirik kufur, mereka tak kufur, maka gali parit, gali lubang luah pasal pidal. Panggil minta keliling. Nak beriman tetap taiman, Allah turun dalam api tu. Tu orang dulu ni ashabul ukhdud lagi kata sebut dah. Tengok tu. Mana kata kalau mu kena macam ni, orang dulu pada mu kena macam ni juga. Pas kena dia karut ke? Joli ke? Dah, buku dia berimeh ya. Apa mu berimeh buku tu awak nyanyi ke mu tak pelak apa. Bekas kat mu je kena orang dulu tengok. Ni ayat surah-surah ni nah. Ini kata nak mengejakkan bagi orang mukmin dan nak mempersabarkan
Kalau tasabur makna sungguh-sungguh sabar mereka itu ala aziyatil kufar. Wa tazakkurihim, kalau ada ya baca wa tazkirihim, nak mengingatkan orang mukmin bima jara ala man taqaddamahum, dengan barang telah berlaku di atas orang dulu-dulu. Apa dia? Minat ta'zib, daripada kena seksa buku apa? Alal iman ay li ajlil iman. Tengok saya kata lagi, kata wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Buku dia mendapat nanya ke dia, buku gapo? Buku zalim, curi, mengetak kau? Dak, buku berimis so. Dia kata. Nah lagi kata ayat ni, kita tengok lebih dulu supaya masalah ayat tu faham. Baik. Itu ceritanya. Lagi pula ayat ni pula nak wa tasbirihim ala zalika hatta ya'nasu bihim. Apalagi pula nak mempersabar ataupun nak sungguh-sungguh sabar mereka itu atas demikian itu sehingga jadi berjinak-jinak mereka. Jadi tak ada pelat lah. Nah, sepatutnya kita sakit, kita uzur bila tengok orang lain uzur juga ke? Tak ada apalah. Bakal berasa kata nipi ya kita lah. Bila sakit pergi ke hospital, tengok tu Allah perut duk luar dia tu. Orang ni duk pakai tali nyawa, duk tolong nyawa. Biasa bahasa. Itulah ni faedah Allah Taala mendatangkan antara lain tu dia. Wa yasbiru da sabar ala ma kanu yalqauna ala qaumihim. Tu dia. Ayat kata mereka itu sabar sungguh-sungguh hingga berjinak-jinak. Siapa setengah perempuan bila nak tolak tuai api tu, nak tuai api, dia tak ingat anak kecil. Dia tak bawa anak kecil. Kesian ke anak ni hundur kelik. Hundur kelik tu anak kecil tu bercakap, ibu, mak atas jalan yang sebenar. Atas jalan yang sebenar. Berjalan kalau hak sebenar, kejakkanlah. Kalau mak tak sanggup nak turun di sini, mak akan duduk dalam api yang kekal. Allah anak kata begitu, walha anak merah-merah tak siapa masa bercakap ni apa yang mustahil ada. Karamat Tuhan Zuhir, karamat budak tu, ibu dia pun selalu pakai terjun, tak ada kata Allah akan terjun. Allah deh. Tu cerita al-ukhdud lagi akan datang. Qutila ashabul ukhdud lagi akan datang. Ni kita tengok dulu kepala cerita orang dah. Tengok belum nak tengok cerita, tengok dah. Tunjuk dia ni jadi ni, dia ni jadi ni, dia ni jadi apa tu baru dia mat. Baiklah. Nah kita tengok ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Apa artinya dulu? Allah bersumpah nan dia nak royak. Nak royak ha kata dia bersumpah dulu. Nak royak kata sungguhnya. Bersumpahnya menunjukkan sungguh tahqiq. Apa Allah bersumpah? Was-samaa'i, demi langit. Bersumpah dengan langit dia. Allah boleh saja dia nak bersumpah dengan apa saja. Dengan zat dia, dengan sifat dia, dengan makhluk dia, ikut dia. Tapi bila hak dia sebut suatu dalam bersumpah tu, makna suatu perkara tu ada perhatian lah tu. Orang panggil menarik perhatian lah. Supaya kita tengok apa-apa yang berlaku kan. Bila berlaku tu pakat buat perhatian. Ni timbul isu, timbul perkara yang berlaku. Dunia pakat buat perhatian. Kalau TV pun dah ada lah tu. Bila berlaku sesuatu, orang pakat berita tak ada lebih ke lain. Bertiga hari tu. Mana kata perhatian tak ada. Jadi kalau kita tengoklah ayat demi langit. Cuba perhatian tengok. Gapo tu ambil langit waktu sumpah ni. Itu demi langit, langit yang zatil buruj, langit yang punya buruj. Jamak ada barj. Apa buruj?
iaitu buruk tu tempat duduk berjalan bita dua belah. Tepat jalan bita dua belah ni sifat pada tepat, bukan sifat pada bita. Bita tu bita 7 bita hak jalan tu. Sampai al-kawakibus sayyarah bita hak jalan 7. Ni kita cara orang panggil ilmu falak. Kata falak dak sini. Dia panggil burud pun panggil, manazil pun panggil, turuk pun panggil. Apa ni? Tepat apa dia? Bita 7 berjalan. Dia langit 7, langit kena, langit kelima, sampai ke langit yang pertama bulan. Maka tiap-tiap langit punya jalan, punya tempat, punya manzil, tempat jalan, bita hak jalan. Kita lakah dulu. Sebelum tu kita lakah ambil ayat dulu. Allah Ta'ala bersumpah. Yang kedua Allah bersumpah dengan wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan. Apa hari hak dijanji? Maksud sini iaitu hari kiamat. Orang-orang yang tak percaya dak tanya sangat tu, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Dah. Saya cerita dak. Orang kafir tak percaya dengan mati duk balik, tak percaya dengan kiamat, dia tekan tanyalah, dia tanya tu betul tanya ingkar, bukan tanya nak tahu, nak belajar. Apa kita tak faham, tanya nak belajar, nak faham. Ni tanya ingkar. Bila lagi duk janji kata nak kemah, bila lagi? Tu tak rupa tanya. Maknanya mana eka? Bila lagi? Tu. Eka serta senda menyanyi panggil hejek. Bila lagi nak kemak? Tahu bila ni? Mari Nabi seorang nak kemak, dua kemak. Mati hidup balik. Bila lagi? Dia panggil tanya apa tu? Bukan tanya nak tahu, nak mengaji, tak. Tanya nak bina di atas dia tak percaya. Seolah-olah kata, bila lagi nak kemak? Seolah royak lah, aku tak percaya. Tu makna tu. Maka saya bersumpah nak. Sebab ni satu perkara penting nak ambil waktu bersumpah. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Janji apa? Dijanjikan akan berlakunya. Tak dapat tidak. Tapi dengan hikmah Allah Ta'ala tak beritahu masa yang tetap. Bila ditanya bilakah, yakni bilakah masa tertentu, jawab mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi pernah jawab kan, sallallahu alaihi wasallam, bila Jibril tanya dia bilakah masa tetap berlakunya hari kiamat, dia kata bukanlah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Artinya tak tahu. Bahtera Nabi SAW mengaku tak tahu bilakah masa tetap, tapi dia rakyat akan berlaku. Bilakah dia tak rakyat, dia pun tak tahu. Datang itu duduk pandai-pandai, nak kita rakyat sikit. Tak boleh. Cuma dia ada sebut hari Jumaat berlakunya. Tu dia. Hari Jumaat berlakunya. Itu. Baik, maka Allah miwak supah lagi wa syahidin wa mashhud. Ini dua sini. Demi yang jadi saksi, syahid. Demi yang jadi saksi. Yang kedua wa mashhud, dan yang disaksi, demi yang disaksi, ini disaksikan atasnya. Masyhud dan alaih. Demi yang jadi saksi dan yang disaksi atasnya. Yang maksud siapa? Tafsir dulu sikit. Kerana kita kata yang jadi saksi itu, tafsir semula, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi saksi, jadi saksi atas umat yang dahulu-dahulu. Itu satu tafsir. Wa syahidin, demi yang jadi saksi. Satu tafsir kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bila itlaq umat yang beriman, yang baik, macam sahabat-sahabat
Nah, tabi'in, para ulama, para aulia, para salihin, orang ni daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi di akhirat esok terhadap umat dulu. Bila umat dulu cuba nak menyembunyikan, cuba nak berdalih, kata dakwah tak sapa ke dia, seruan Nabi-Nabi tak ada sapa ke puak dia, sebab itulah dia tak tahu apa. Cuba dia nak berdalih. Sedangkan Allah Ta'ala katanya ayat lain tu, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hei orang yang telah kufur, jangan kamu berdalih pada hari ini. Hari ini jangan dalih lagi, sekadar dunia dalih pergi dalih mari. Buat surat penipu daya pun bolehlah tak ada dunia ni, tapi di hari ni yakni akhirat saya kata jangan dalih lagi. Masya-Allah. Sebab apa? Innama tujzauna, hanya dibalas ke kamu ni bima ku apa? Innama tujzauna ma kanu, hanya dibalas ke kamu dengan barang yang adalah ma kuntum ta'malun, yang kamu kerja. Kamu tak kerja dak lah. Mana yang tak adilnya. Anak dalih jangan dalih. Suk terik belalah hidup dalih ke dalih juga. Dia minta saksi. Diminta saksi. Mana balik puak Nabi-Nabi yang kata mau menyapa, sedangkan ada ni orang kata tak ada menyapa ni. Tak ada siapa ke puak dia, maknanya tak ada menyapa. Puak Rasul dakwa kata menyapa. Mana saksi? Puak Rasulnya perala ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad jadi saksi. Tu syahidin wa syahidin. Tu ayat mulianya. Walaupun dia dibangkit akhir zaman, kerana Nabi itu mulia, Nabi itu lebih, maka umatnya lebih. Budak orang lebih pak budak. Kata siapa ni? Mai budak dia tu ni. Dia pun hormat. Tak. Mula tu nak buat biasa ya. Tahu dak ni budak dia tu. Budak orang kedebel tu. Tak ada. Tak. Tu dia. Itu satu tafsir tu. Satu tafsir lagi, atau segala anggota. Tu asyahidinnya. Ni tafsir kedua ni. Dia panggil auli tanwi'. Ataupun syahidin tu kena ke apa? Ataupun segala anggota. Ni umumlah. Anggota mana? Inilah kaki tangan kita ni. Syahid, dia sendiri jadi saksi. Kalau tua tak mengaku tak ada ambil. Tak ada gila situ, kaki sendiri mengaku. Tak ada ambil. Tangan sendiri mengaku. Siapa tanda tangan, siapa sin? Tak tangan tadi jari dia dah. Tu. Maka tubuh kita ni jadi syahid. Nanti pada dalam ayat surah Yasin kata tu kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, hari kiamat, kami terikan mulut mereka, tak boleh nak cakap, tak boleh nak tutup. Supaya nak jelas ke dia nak bohong nak apa, tak boleh. Dia tubik diri sendiri. Wa tukallimuna aydihim, bercakap akan kami oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksi oleh kaki-kaki mereka sendiri. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hak dia ada usaha kerja pergi situ pergi sini, tangan buat tu, tangan ambil ni, ada susuk, dia sendiri mengaku. Betul kata lebih pada wong campik hak dunia lagi. Kita kena ingat kita ni wong campik doa kita semua ni. Ni tak ada kira malaikat lagi. Tak ada kira malaikat roki ati hak tanah dak lagi ni, anggota ni mengaku begini. Allah. Siapa ayat lain kata lima syahidtum alaina, tak kalau tangan mengaku, telinga mengaku bih. Maka kerana apa kamu hidup nyaksi atas kami ni? Dok lawan kami kelik. Dia jawab atau qalu antaqanallah. Allah beri kami hari ni boleh bertutur. Tak dunia dulu lidah yang boleh bertutur. Telinga tak boleh bertutur. Hari ni tak ada guna lidah yang bertutur. Bisu sini habis tak boleh nak bertutur dah lah. Akhirat esok jawab qalu antaqanallahu kama antaqa kulla syai'. Ni anggota jawab.
Allah boleh jadikan kami boleh bertutur seperti Allah menjadikan sesuatu boleh bertutur, lidah boleh bertutur, batu boleh bertutur. Kata dunia sampai duk tersebah dah tapak tangan Nabi SAW tu. Dan orang karamat-karamat lalu ke Batal Kayu wisalah. Tengok tu. Tapi dah luar biasa giroyak kereta erti dia temu syirik mempunah. Kata tak. Tapi kalau orang batik ya tu ini mungkin ini Allah Ta'ala buka kamu boleh mendengar. Sahabat dia tersebah tiap-tiap kali pokok benda semua tu tersebah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Tengok telah ucap tasbih oleh baris dalam langit, baris dalam semua ucap tasbih pada Allah. Tapi kita tak dengar. Dia tak erti. Hatta menata tersebah. Tengok tu apa kata bila hujan cara dia kerak kuat amatnya baca dah. Kita dengar biasa. Tu dia. Ini Allah Taala menyatakan dalam ayat banyak tempat sangat. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ayat lain pula sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada pula yusabbihu lillah alaikum darat pula. Mari pula apa amat sabbihisma rabbikal a'la. Tengok dia Quran. Ternyata tak semua makhluk ucap tasbih. Bila Allah Taala boleh dengar. Bila Allah Taala zuhir tangan boleh cakap, tak ada masalah. Tapi dunia tu mustahil pada anda. Akhirat tu baik. Siapa tu yang terkejut. Tuhan cerita semua tu. Gak hak Tuhan cerita termasuklah kita dah pergi kata kita beriman dengan Allah. Beriman dengan kita Allah. Termasuk Allah kita orang mukmin. Maka jagalah, kejakkanlah. Dengan siapa kita pula berdoa minta dengan Allah pula dah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, Engkau menghidupkan kami dengan iman. Ini Engkau kejakkanlah kami ni hidup di atas iman. Wa amitna bil iman, dan Engkau mematilah kami dengan iman. Kekal sampai matilah kami ni. Wa ansyurna bil iman, dan Engkau himpun sekali lagi akhirat pun dengan iman ni lah. Masya-Allah dah. Baik. Itu tafsir yang kedua. Maknanya anggota kita ni akan jadi saksi. Tu mana kata wasyahidin. Tu tafsir yang kedua. Tafsir dasar lagi atau hari Jumaat. Tafsir dasar lagi. Wasyahidin, demi yang jadi saksi. Apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat jadi saksi. Jadi saksi amalan padanya pada hari Jumaat, yaumnya hari Jumaat. Jadi saksi juga. Ini masalah hadis pula lah tafsir. Tu 3 tafsir tu baik situ. Kemudian ada pemasyhud yang disaksi kena ke apa? Tafsir ni pula. Dan masyhud itu ya Allah Ta'ala kata wa masyhud. Kalau kita mengaji kelima syahidin isim fa'il, masyhud isim maf'ul. Masyhud yang disaksikan kena ke siapa? Ialah hari Arafah. Setengah tafsir. Syahidin hari apa dia? Wal yaumil mau'ud, hari kiamat. Wa syahidin hari Jumaat. Wa masyhudin hari Arafah. Sebab apa panggil hari Arafah hari masyhud? Masyhud bagaimana disaksikan, kerana sekalian manusia tu hadir padanya pada hari Arafah. Sekalian manusia mana? Sekalian manusia para hujjat, sekalian manusia yang mengerja haji hadir. Maka syahida syahadu juga dengan mana hadara. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada tafsir mana apa? Faman syahida ay hadara. Siapa-siapa yang hadir padanya oleh bulan, hadir pada siapa-siapa yang hadir pada bulan Ramadan kebetulan kelihatan hilal anak ulat, maka naklah puasa. Ni pun hari Arafah panggil hari masyhud. Hari yang dia hadir lagi dimenyaksikan, kerana puak malaikat menyaksikan. Semua 2, 3, 4 tu ada bersumpah di sini. Satu dia bersumpah dengan demi langit yang punya segala burut. Yang kedua demi hari yang dijanjikan atas kata tafsir tadi, hari kiamat.
Yang ketiga, wasyahidin, demi yang menyaksikan. Yang keempat, wa masyhudin, demi yang disaksikan. Lepas tu mana jawab dia panggil jawab qasam, jawab sumpah. Lalu kata dia, jawab sumpah itu ialah utila. Ada setengah ulama dia tafsir kata dah, jawab qasam tu mahzuf sadruhu. Setengah anak tafsir mahzufun sadruhu. Sebab apa? Sebab kaedahnya bila datang mari dengan apa dia PM madi, dia kena mendatangkan dengan taukid. Mendatang dengan lam. Qutila ashabu laqad qutila ashab, sebab dia terjemah sungguh. Dia panggil sungguh dia. Walau ada perkataan ayat tak ada, qutila qad tak ada. Jawab bagi kata demi langit, demi hari kiamat yang dijanjikan berlaku, demi yang menyaksikan, demi yang disaksikan. Demi itu ialah laqad qutila ashabul ukhdud, sungguh dilaknat Allah, laknat oleh Allah akan segala ashabul ukhdud, raja-raja yang empunya telaga api. Ni kena tahu sejarah ayat anak kecil ni. Gapo tak kata gitu. Raja-raja yang empunya telaga api yang menyala-nyala. Apa ni? Cerita dia sakut dengan cerita dah lah. Zatil waqud, an-nari zatil waqud. Kerana ke al-ukhdud, telaga apa? Telaga ada padanya an-nari zatil waqud, api yang menyala-nyala. Dia penyala api dalam telaga, dia gali lubang. Tapi kita dah gali luah, tak panggil telaga pula tak. Tapi mana telaga tu gali yang dia digalikan. Bila gali luah, telaga luah, ataupun gali lubang luah, ataupun kalau bentuk panjang gali parit. Kata gila ala kuliah, dia gali luah begitu, lepas tu dia penyala api. Pasal api dalam tahu kayu ingat pergi duduk nyala lulu. Ambil orang mari, mana orang hak beriman dia urut. Masa tu agama apa masa tu? Masa tu agama Nasara. Moga berlaku ashabul ukhdud ni sebelum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan antara Nabi Isa diangkatkan ke langit. Itulah tu. Jadi orang hak bawa agama Nasara belum dinasah, dia bawa ke agama Nasara, maka panggil mukmin lah. Itu dia. Kemudian lahirnya masa tu raja nama Yusuf. Dia perintah kepada rakyat suruh mengaku dia Tuhan dan suruh turut ikut cara dia. Bila cara dia kena sembah dia, tak sembah dia pun sembah patung yang dibuat oleh dia, hak dia bagi sembah situ. Tiba-tiba orang hak dak kekal atas agama Nasara, orang mukmin tak maulah dak kekal atas beriman tu. Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Isa dan nabi-nabi lain lagi. Masa tu Nabi Muhammad tak wakil lagi. Berlaku macam ni. Tengok cerita dia. Sebab apa panggil ashabul ukhdud? Kerana bakar orang mukmin. Orang mukmin mana dia bakar? Orang mukmin yang tiada mahu kufur. Mana tak mau ikut dia lah. Apa ceritanya? Begini, iaitu 3 tempat di Yaman, di Syam dan Farisi. Saya panggil Persia. Farisi. Lah ni masyhur dengan tempat Iran tu lah. Yaman, di Syam, di Parisi. Tu asli tu Mekah ni kan dia. Mekah mana tu asal. Belum pada Ibrahim tu. Tengok Yaman, Syam, Parisi. Kemudian Mekah ni masa Ibrahim. Abang ni berlaku ni lepas pada itu Mekah dah lah. Ayat kata Mekah ni kemudian pada ni, daripada Yaman, Syam, Parisi. Iraq tu asal-asal berlaku tu, Babilon. Baik.
Dan ayat ini pada yang di Yaman. Ayat cara kata Ashabul Ukhdud ni, ayat dok royak ceritanya hak sakut dengan kejadian berlaku di Yaman. Tu mana kata dan ayat ini pada yang di Yaman. Ni pada menyatakan perkara yang berlaku di Yaman. Di mana tu? Kampung Najran. Kampung Najran. Ya sini ramai pokok Nasara Najran. Bila tu berlaku tu? Dahulu daripada bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bangkit dia 70 tahun. Sebelum bangkit dia jadi Nabi 70 tahun. Lebih kurang 100 tahun lah. Kemudian daripada angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Lepas pada angkat Nabi Isa ke langit, maka umat Nabi Isa tu pecah bukan? Ada yang i'tikad kata Isa tu anak Allah, anak Tuhan, sebab dia panggil kelik lah. Anak dia. Dan kata ada yang kata Isa tu Allah tu Isa dah. Tilik pada segi badan tu orang lah. Tapi tilik dari segi sifat yang ada di Isa tu Tuhan lah. Sebab apa? Sebab tengok tu dia kuasa menghidupkan orang mati. Kata orang mati dah dia panggil hidup alik. Apa? Kalau tak Tuhan mana kuasa? Tengok jalan nak pergi tak? Alik kira otak ada belakang. Tapi tempat nak sebahak turun ada. Lepas duk jatuh parit tu bukan kata anak. Tak anak tak jatuh parit mula je dah. Tak bawa dulu je dah. Anak bawa dulu rasa grum silap atau. Tu nak ayat kata masalah syubhat berlaku sesak ini dengan kehendak Allah. Yudillu bihi man yasha. Tak itu saya kata. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Arti menyesat dan menyelamatkan semua tu ialah pada hakikat dari Allah. Baiklah. Kemudian pada diangkat Nabi Isa ke langit, apa dia? Antara lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Isa lahir mana 500 tahun lebih ya nak. Maka celah tu berlakulah cerita ni. Nama raja masa tu Yusuf. Raja masa tu nama raja tu Yusuf bin Zinwas. Raja masa tu. Dia ni raja Yaman. Riwayat seorang lelaki umat seorang lelaki umat Injil lah dia panggil itu, umat Injil. Pakai ambil tasamuh kecek. Mengambil upah kerja pada satu kafir. Sudah tu maka ketika berhenti kerja baca dan boleh jadi situ tu ingat Injil. Dia tulis tu umat ada tak naskah ingat? Ada dah. Tak apalah. Nak zuhir kau ingat kitab Injil tu lah. Kitab Injil yang diturun atas Nabi Isa tu. Nak zuhir begitu tu. Ada seorang lelaki ingat Injil. Ingat kitab Injil supaya ingat Quran dah. Dia ingat Quran tu tak ada kena tengok di surat lah. Kita dia ingat qul huwallah sana. Ingat apa dia ayat lazim tu orang panggil. Tak ada kena tengok di surat lah. Pakai baca. Yang Zuhir begitu. Diriwayatkan ada seorang lelaki ingat Injil. Dianya mengambil upah kerja. Dia kerja makan upah, hasil daripada upah tu lah wak nafkahan dirinya. Dia kerja upah tu pada satu kafir masa itu. Maka ketika berhenti kerja, si lelaki bila sampai masuk kerja tu berhenti tengah hari dan sebagainya, dia baca ia akan Injil. Orang bahasa wirid Quran kan ketika berhenti pada kerja baca Quran. Orang bahasa wiridnya Quran lah. Baca Quran pipi ke semuka dan sebagainya lah. Dia baca Injil.
maka terlihat oleh anak perempuan kafir itu, anak tokel lah kita panggil lah. Tokel dia tu orang yang kufur dengan syariat Nabi Isa. Anak perempuan dia tengok seorang tu akan cerah daripada orang yang baca Injil itu. Dia pelik lah. Tengok dia orang ada baca Injil, anak perempuan dia tengok nampak cerah, ada nur, ada cahaya. Dia orang ada baca wa amal dengan baca Injil. Bila Tuhan nak zuhir dah, buat sahabat bagi dia tu beriman lah. Nak tengok orang dia Tuhan buka hidayah, taufik dia agak mudah je. Dia nampak cahaya dia orang ada baca Injil tu pada malam. Lalu dikhabar pada bapaknya. Dia pun beritahulah kepada bapak dia. Bapak si perempuan itu, bapak dia tu kafir sebagai tokel lah bagi orang tu. Lalu maka ditanya akan dia. Soalnya rekah cerita. Apabila nampak tu, beritahu ke bapak dia panggil lah dia tu nak kali dia ada kerja akan upah dia tu. Lalu maka ditanya akan dia akan lelaki orang yang baca Injil itu. Bila tanya dia pun jawab lah. Maka dikhabar ia agama Islam. Mu ni apa, bawa agama apa? Baca. Dia jawab kata saya ni ada bawa agama Islam. Agama Islam Nabi Allah Isa. Tu dia. Hanya panggil Nasrani tu kerana apa digelarkan puak ada turut Isa tu puak Nasara, penolong, pembantu menepati sebuah sahabat tu lah. Orang semasa tu juga orang dengan dia, tuan beriman dengan dia panggil sahabat. Manakala apa dia ni hak yang duk tolong Isa ni panggil Nasara. Sahabat tu Isa tanya, man ansari ilallah. Lalu puak Hawari jawab, nahnu ansarullah. Kamilah nak sanggup tolong Allah dan Rasulnya. Maka lekat gelarannya Nasrani ataupun Nasara. Mana agama dia tu Islam lah, tapi agama hak Isa. Hak Yahudi sudah dinasah dah. Tak kala itu maka ikut akan dia. Ya tengok Tuhan buka mudah-mudah dah. Maka ikut akan dia, akan lelaki itu oleh kafir itu hak kata tokel yang kawin dia akan upah tu. Dia tu ikut mana Islam, memeluki Islam melalui yang tu. Kemudian lepas tu kau bertambah ramai. Dan siapa ke mana ikut oleh kafir itu dan 80 87 tak habis kalah dah. Dan 87 orang kawan bagi kafir itu. Saya dia pun turut kata 87 orang. Dalam 87 orang antara lelaki dan perempuan lah tu ikut takluk situ atas agamanya, agama seorang lelaki tadi. Turut beriman dengan sebab dia tu 70. Tengok dia tak ada ajak apa sekali, dia ada amal ni kata akhlak. Dia ada akhlak dia. Tak kena ada ajak orang tengok dia ada Tuhan buka mudah ya. Dan apabila tidak ada paksa pada agama kita betul hak kita. Betul hak kita, bawa akidah kita yang sah, akhlak kita tak ada suruh bangkak orang dak. Tu dia cuma beri nasihat sama kita tu, ditazkirahkan, ingatkan nikmat, syukurkan nikmat Allah Taala beri iman pada kita, nikmat terbesar, jaga molek, nasihatlah. Mari kita membanyakkan amal. Allah kata pokok tanaman ada penuh benar dengan kita bela ya dah. Nampak ni tak saya nak buah cari baju apa dia. Biasa tengok mana nak jadi kuruh ni. Dia dapat dia ada penyakit dia kelara, cari ukas. Tu nasihat sesama kita. Manakala hak yang lain tidak dipaksakan, nak tahu tu boleh. Nak tahu Islam macam mana ya. Gini. Tu dia. Serah ke dia lah. Awak setuju tu. Tak ada apa. Dia terbuka.
Tapi paksa tak ada, terbuka. Nanya ni kawan ni. Dia amal dengan baca Injil, baca sepuluh video, baca Quran, dia tengok mudah baca apa tu? Ni baca Quran. Apa arti cuba royak aku? Royak. Mudah-mudahan terbuka pak. Mak ajar aku tengok. Nah itu kan. Tu dia. Ni pun sebab tu kisahnya anak dia pergi cerita belah tu, panggil tanya dia royak dia ni begini-gini. Terbuka hati kepada si tokel dia tu. Jadilah dia tu peluk, beriman mengikut itu. Kemudian kawan-kawan dia lagi siapa 70 lebih termasuk lelaki perempuan. Atas agamanya ikut, atas agamanya agama si lelaki itu. Baik, lepas tu nak jadi cerita lah. Maka terdengar lepas itu, kemudian maka terdengar siapa khabar lah, kita panggil terdengar sini lah. Siapa berita kepada Yusuf, Raja Yusuf tadi, Zinuas. Bila dengar berita merebak ramai ni, dia panggil, suruh kembali balik. Salah temu ni sesat jalan ni, tinggal asli ni, macam-macam katalah. Tiba-tiba dia bila dengar kata ramai, disuruh, dia perintah keluar, suruh korek lagu, dia kecek korek, dia kecek gali lah dah. Tu dia, disuruh korek telaga, so gali telaga, gali lubang lah kita kecek. Bila gali siap, dan nyala api dalam, dipernyala api, peringat, kita panggil peringat api dalam tu, dipernyala api dalamnya dalam telaga itu. Sudah kata jadi bara molek, nyala molek kak, maka dipanggil mereka itu, mereka itu siapa tadi klik kepada hak yang beriman dengan Nabi Isa tadi. Panggil semua mari, suruh kupu. Makna kata hamba dah bawa ni, suruh kembali balik. Disuruh lagu tu. Maka siapa yang bantah, apa maksud bantah? Siapa bantah mana tak ikut. Bantah, siapa bantah nak tak ikut suruh Raja Yusuf tadi, siapa tak ikut suruh dia, ditolak dalam api. Tolak, menggaduk ke tepi dah tu, tolak tu dalam api. Dan yang jadi kupu balik itu dilepas. Bila kata bila hidup di tepi api, kalau mengkupu balik tak apa selamat. Mana orang hak Tuhan beri taufik sekerak je. Takut kau tu kupu kelik semula, ada jadi murtad orang panggil. Di kalangan tadi ada juga. Bila apabila kupu balik dilepas, selamatlah daripada jatuh dalam api itu. Maka yang tiada mahu jadi kupu semua tu 77 ditolak dalam api. Kemudian bila ditolak dalam api, kelebihan dianya Allah Ta'ala jaga ditanggal. Ditanggal oleh Allah akan nyawa mereka itu dahulu daripada sampai ke dalam api. 1 hari. Sebelum pada sampai ke api itu, Tuhan cabut roh dulu. Jadi tak ada sakit dah lah. Tak ada rasa sakit lah tu kalau enggak dia mati dulu. Tu dia. Bila ditolak, tak ada sampai ke api itu, jadi Allah mati dulu, cabut nyawa dulu. Jatuh api tu, jatuh banyak dah lah. Jatuh jasad yang tak bernyawa dah. Bukan kata jatuh tumbuh gelepar belum mati kan. Ni tak. Sebelum surat api tu, dia cabut dulu. Turun hak mati dah. Oh, masya-Allah. Allah Taala beri karamat ke mereka. Kemudian ceritanya ditolak gitulah, siapa dia kembali balik, tak apa, selamat. Siapa dia keras juga bantah panggil, dia tolak tu dalam tu. Maka ya akhi sekali ceritanya, ada seorang perempuan, ada seorang perempuan, ada anak kecil, bayi, anak kecil lagi, anak yang tak sampai masa bercakap, kecil lah. Tak kalau sampai tepi telaga, yang ni telaga api, bila perempuan itu sampai ke tepi telaga, melihat anaknya, tengok ke anak dia, tengok ke api.
Tengok ke api, tengok ke anak, mai kesia ke anak. Ni ujian lah. Mai kesia seolah kata tak sampai hatilah nak terjun ni ingat ke anak ni. Tengok kan anak merupakan buah hati, cahaya mata panggil. Lalu dia tengok ke anak dia, berasa kasih ia, rasa kasih ianya akan anaknya, rasa kesia ke anaknya, lalu undur daripada api, undur klik. Dia rapak dengan tebing, undur klik. Undur klik kerana kesia ke anak tu. Lalu maka dibalun akan dia. Dipukul lah, piak. Bayar undur klik, kuat. Hundur tak boleh dah, tak ada nak berimeh, tak ada nak kubur ni. Bila hundur kuat, balun, dibalun, dipiak kita panggil. Demikianlah 3 kali buat kena balun, masuk dia api. Masuk ke dekat tepi, kesia hundur mari, kena balun pula. Begitulah katanya 3 kali dok kena balun. Hadak gi kesia kat anak, hundur mari, kena balun. Hingga berkata oleh Allah Ta'ala menzahirkan karamat, dia panggil. Ni panggil menzahir karamat, luar biasa. Mana Allah Ta'ala menzahirkan anak itu boleh bertutur. Hingga berkata oleh anaknya, anak seorang perempuan itu, anak tu yang belum masa berkata. Masa merah-merah lagi tu, tak sampai masa berkecek, barulah kita kata apa dia, sebulan 2, 3, 4 bulan, tak apa masa bertutur lagi. Tubik di mulut dia kata ya ummah. Dia nak berkata Arab, ya ummah. Tu ha saktah dia panggil, ha saktah. Sabit ketika wakaf ya ummah, lalu wakaf dia. Tapi kalau kita wasa gugur lah, gugur pada sebut ya umma inni ara amamaki naran la tutfa'u illam taqa'i fi hadhihi nari. Itu berkata budak itu bila itu bentuk wakaf ya umma. Arti apa tu? Terjemah tu dia kata, hai mak aku, hai ibu aku. Hai mak aku, hai ibu aku. Inni ara. Inni ara. Aku lihat pada hadapan engkau, inni ara amamaki. Dia kita pada perempuan tu ki je lah. Kalau lelaki ka, inni ara amamaki. Zarah makan. Dia kata aku lihat pada hadapan engkau, hi makku, ibu. Aku lihat apa tu, naran tu maf'ul, ara fa'il dharat mula dengan hamzah mutakallim. Api di hadapan kau tu. Api tu, api hak pun nampak tu bukan api hak ning. Api hak pun nampak tu api yang la tudfa'u. Api yang tiada dapat dipadamkan. Api ni boleh padam dengan air simu pada. Hujan turun habislah. Aku nampak api hak tak dipadamkan. Tak boleh nak padam api ni, aku dah nampak ni. Illam taqa'i. Ngaji kelima PM dharat, jazah dengan hazaf nun. PM 5 berhubung dengan ya perak makna khatabah. Asalnya taqa'ina waqa'a yaqa'u. Tasrif PM dharat. Yaqa'u yaqa'ani yaqa'una. Ngaji sarah. Taqa'u taqa'ani yaqa'na, taqa'u taqa'ani taqa'una taqa'ina. Itu. Taqa'ani taqa'na. Bila masuk amal jaza lam, jaza dengan hazaf nun, buat nun taqa'ina, nun tidak hazaf tinggal taqa'i. Illam taqa'i. Tu nak ingat kaedah. Baik. Illam taqa'i fi hadhihi an-nari.
Aku nampak api, hai ibu. Api duduk depan engkau, hai ibu. Api itu api yang la tutfa'u, yang tidak dipadam ke api itu, illam jika tiada taqa'i, jika tiada engkau jatuh ke diri engkau fi hadhihi nar, di dalam api ini. Kalau mak tak sanggup terjun dalam api ni, ada api hak mak tak nampak ni, api ni api tak boleh nak padam apabila ni. Maksudnya neraka lah. Jak tengok ni. Kalau kecek di segi hukum akal, orang panggil apa dia pada hukum akal wajib, mustahil, jaiz. Panggil apa ni? Jaiz pada akal yang zati. Yang harus bila mari berdatang cerita diceritakan orang perkara ni, bila janji datang daripada Allah Taala panggil wajib aridi. Ya sungguh. Nah, asalnya boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Nah, tapi dah Allah cerita kata neraka ada kan. Maka wajib aridi. Wajib akal yang aridi. Lagi wajib syara'. Apa wajib syara'? Tilik pada Allah Taala beritahu kata ada neraka. Inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Banyak kata duhan nas wal hijarah apa fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Api inilah yang tak dipadam ni. Kalau engkau tidak sanggup jatuh ke diri kau dalam api ini. Allah, ibu dia apabila dengar anak yang tak suka budak sekadar ni cakap pula royak hakikat pula dah tu yang nampak api. Tak pula dicakap masa kecil. Lagi pula ayat tadi nampak api neraka. Neraka di alam akhirat, tapi tu hari nampak dah. Ni kata mustahil pada adat, pada akal ya harus, pada akal pada adat mustahil. Mak tak nampak, dia nampak api ni bila tuhunu. Dia nampak api ni neraka. Panjang berkecek tu baik. Dia kata ada pelik, dia katakan kita ngap kecek, Allah Taala yang boleh kecek. Nampak? Ni kata mustahil pada adat, tapi harus pada akal, wajib pada syarak. Itu dia bila cerita tu datang. Baik. Ibu dia pun apabila dengar anak kata begitu, selalu kata dia, maka terjun terus. Tak ada kena nama tolak. Maka terjun selalu. Allah. Yakni anak hurai perkataan budak tu sikit. Yakni jika tiada engkau hi ibuku, hi makku, jika tiada engkau jatuh, terjunlah kita panggil dalam api ini, nescaya engkau jatuh dalam api neraka yang tiada padam lagi. Tu maksud apa kata budak ni. Ibu dia bila dengar yakin mai kuat, berani kerana benar selalu dah. Maka tak kala didengar, mak ni tak kala mendengar oleh maknya akan ya demikian itu, demikian perkataan anak yang kecil tadi, lalu menjatuhkan dirinya. Terjunlah kita panggil. Tak ada apa. Yakin mai kuat. Berani kerana benar, maka menjatuh dirinya dengan anak-anak sekali, dengan anak-anak berung terus lalu dah. Allah, Masya Allah. Dengan anaknya ke dalam telaga api itu. Kemudian menjadi oleh Allah akan mereka itu. Mereka hak yang tolak ke dalam api itu semua tadi, Allah menjadikan mereka itu jadi apa? Kediaman dalam syurga. Nampak zuhir terjun dalam api tapi tak syurga, mai pergi syurga. Allah, ni ujian. Tengok orang dulu kena uji lagu tu. Kita ni uji sakit. Uji sakit, uji kehilangan harta itu. Tu dia. Ni perkara lagu ni sebab dia kata sabar ujian Allah, tandanya Allah sayang. Kemungkinan kalau barang ni masih kekal, mungkin kita ni lalai terlupa kerja banyak. Bila dia ambil mari, kita kecek kelih hakikat, dia ambil tapi awak sabar. Kita kecek atas hakikat, dia ambil apa nak kita ingat ke dia banyak. Lepas tu jangan jawab gini, dia ambil tak apa lah, ni orang ambil. Jangan kecek, itu tak reti bang bunyi. Dah ni kecek hakikat, dia beri harta kita, kaya kita, senang kita, mudah kita. Dulu kita orang susah kat. Tu hari berjaya sekat kita lah ni.
Takut kita nak lupa ke dia lah. Ni dak pasal kata kita berjaya, kita pandai bijak, dia tarik balik. Bila tarik balik kita pun ingat ke dia. Jangan lupalah, sabarlah, ni dia beri, dia ambil, kita ingat hak dia. Engkau tak jadi selino dia tak, orang curi kau, orang tipu kau. Ada kejap tak sabar dia tu. Sabar dia tu tipu, sabar dia ni deki, sabar. Adalah tengok segi sabar tapi kelihatan hakikat tu dia. Tengok Allah Taala kata nak wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wal khawf binaqsim minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat. Kami uji mereka dengan ketakutan. Tengok duk takutlah, berlaku kecemasan, takut, tidur tak menera, takut. Tengok tempat-tempat negeri hak takut nak. Takutnya berlaku gempa situ, berlaku gempa sini, tsunami, Allah takut, ribut mari takut. Dia kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, daripada ketakutan. Berlaku meropok, berlaku menyambung, tak takut. Tidurnya tak sepenuh mata. Tengok nagi-nagi orang hak susah kan. Rumah hancur lebu apa itu ini. Dia sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju', berlaku kelaparan. Lagu mana? Mari kering kota kemarah, habis makan ni. Allah tak ada makan, nak makan ikut dah makan. Minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan dengan belaka kekurangan apa dia diri, mati kematian anak. Ternyata kita dulu, anak mati dulu. Wa naqsim minal amwal, harta habis, kebakaran ko, macam-macam lah. Dia sebut tu. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Matinya keluarga kita habis, tinggal kita seorang. Butuh rumah, bakar rumah tak ada lari, tinggal kita hidup pun selas punggung habis ngakan baju. Tengok. Dia sebut dah. Tapi dia kata di belakang tu nah. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samara, ada lagi. Buah-buahan. Tengok Allah dia, tengok lebak tahun ni boleh pergi juta. Apa habisnya luruh. Apa tu bit semula musim ni mahal ni apa luruh dah. Ingat ke? Ada muda angin tak oleh. Tarik dulu, tarik sayang mu tu. Mak dia tarik. Dia tak mu angin tak tu. Masya-Allah. Lepas tu lah dia kata nak wa basyiris sabirin, isyarat kata sabar. Dan merayak berita gembira Muhammad ke orang-orang yang sabar. Bala mana sifat orang sabar? Allazina idza asabatuhum musibatun, sifat orang sabar apabila timpakan oleh musibah, bala, berjahannam, harta dan sebagainya, selalu dia kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana hati kembali ke Allah. Mulut tu ucap inna lillah, kita semua ni hak dia, hak Allah, kita ni hak Allah. Ingat ada inna lillah, kita ni milik Allah, kepunyaan dia, kita diri ni, harta kita semua hak dia. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali pada dia. Ni harta pergi dulu, anak kita pergi dulu. Alhamdulillah sabar boleh. Tapi kalau pening lah. Kena orang apa nama darah tinggi dah tak rebah lalu. Jatuh lemah tak pakai rebah. Tu terkejut je, mati binu tu. Kita berubah hati. Tengok. Tapi walaupun mana pun Allah Taala menyatakan bagi orang sabar itu balasan. Ni kita tengok Allah Taala cerita. Hak yang cerita cuma sini sebut sikit ya. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud. Apa tu masuk dengan hadis pula, masuk dengan apa dia cerita sejarah je sakut dengan ayat ni. Orang masih tahulah ayat ni cakap tentang sejarah mana. Tak. Itu jadikan sejarah. Apa sambungnya? Ilhum 'alaiha qu'ud. Kerana gapo tidak masuk ayat belakang. Kediaman hakikatnya Allah Taala menjadi syurga dengan cukup nikmat selama-lama, dan yang habis tu. Dan ya rojak jadi kafir balik 10 orang. Dalam agama tadi ada murtad.
Nah, tak tahan dengan api tengok takut, kembali kelik selamatlah dia. Boleh hidup lagi lah sehari dua. Izhum 'alaiha qu'ud. Kerana mereka itu klik pada ashabul ukhdud kalau ayat. 'Alaiha qu'ud. Siapa dia mereka itu? Sebab itu tafsir sininya Yusuf Zinuwas dengan tenteranya. Tu tafsir ambil maksud. Kalau turun ayat izhum, kerana mereka itu siapa? Hum ashabul ukhdud. Alaiha, atasnya mereka itu tu, alaiha qu'ud. Jadi alaiha tak pada qu'ud. Alaiha kun, atasnya apanya? Atas tepi telaga. Jadi alaiha rajak klik pada al-ukhdud. Atasnya, atas telaga ni, atas tepi ada di bira, bukan ada di atas telaga dah tu api apa tu dia pun. Di tepi telaga api tu mereka qu'ud, dia duduk. Tu qu'ud ni rupa supaya masdar. Tapi sini khabar bagi hum, maka muafakat itu qu'ud sini jamak taksir daripada kata qa'idun. Manakah jumlah maksudnya isi fa'il enggak? Yang duduk sekalian mereka itu duduk mana? Atas kerusi, duduk keliling telaga api. Sombongnya megahnya dah. Dia api duduk lu dari puaya duduk atas kerusi keliling. Panggil mari. Mari. Sebuah sab-sab duduk ini lah tu. Tolak dia. Tak Allah perintah dah. Ni pun tolak. Mari. Ni itu kan pakai duduk keliling. Allah ya. Sementok. Baik, duduk keliling ke tepi telaga tu katanya. Izhum 'alaiha qu'ud. Ya duduk pada keliling api tu, duduk atas kursi keliling telaga api itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka itu klik pada tadilah ashabul ukhdud tadi, atas barang yang mereka itu perbuat tu syuhud. Apa mereka buat? Tafsir buat dulu. Dengan bakar, tolak ke dalam api segala orang yang beriman dengan Allah dan tauhid akan Allah. Mereka itu tu syuhud, hadis sekalian. Pakat tu tolak tu suka ya taknya dia buat gambaran lah. Kau tengok filem lah. Balik pengganah ke dia buat orang kata tu iya suka ya lah. Allah. Tu filem tengok tu gambaran. Ni kalau buat filem dia tiru-tiru hikayat, tiru-tiru kisah ni lah. Lepas tu tambah-tambah yang sesuai dengan keadaan sikit-sikit dah. Ya ambil hikayat hak berlaku kat cerita. Kalau wayang kulit panggil apa? Lakau. Lakunan. Jadi kapal lakau. Lakunan dia berlaku begini ataupun lakuan. Lakuan malah bukan lakunan, lakuan. Lakuan yang berlaku begini lakuan. Potong tu ambil cakungan lakau. Kata lakau. Lakau ni tak lakau ni lakau dah. Lakuan. Yang berlakunya begini zaman dulu, maka ambil permainan tapi hikayat ke lakuan yang telah berlaku dulu. Ni pembik cerita ni kan lakau ni kan awak. Itu dia. Ceritanya buku berapa dia buat tu? Tu cerita lagi. Jadi diriwayatkan dipelihara ni telah pelihara oleh Allah akan segala mukminin hak yang dilontar ke dalam api itu Allah peliharakan. Lah anak Allah pelihara bukan pelihara bertolak tak jatuh dah. Makna peliharanya begini dengan dia panggil taswid kalau mengaji ibarat. Apa makna dipeliharakan? Sedangkan ditolak jatuh dalam api mati pelihara macam mana? Pelihara mana gini? Dengan bahawa ditanggal nyawa mereka itu. Baca tanggal. Ya ada tulis lagu ni tangga pun, tulis lagu ni tunggal, apa lagu ni tinggal, apa lagu ni. Kita kena cari munasabah lah. Supaya kalimah Arab jinun ta marbutah nak baca nak. Junnah, baca jannah, baca jinnah, baca makna lain-lain semua tu.
Kalau baca junnah, itu perisai penepis. Perai pedas sebelah penepis tu. Ha dia panggil junnah perisai. Baca junnah. Kalau baca jannah kebun. Ha syurga tu panggil jannah. Kalau jinnah, jin mana hatu. Minal jinnati wan nas. Ha jinnah. Nah, jinnah, junnah, jannah. Jin 1 tu 3 harakat. Supaya ni huruf Jawi kita ni tulis macam ni, boleh baca tunggal, tanggal, tinggal. Ha sini macam-macam sini. Nah, kena tengok makna sesuai dengan dia lah. Tengok sini. Allah jaga mereka itu, Allah jaga macam mana? Dengan ditanggal nyawa. Tanggal mana cabut. Ni supaya kita pakai baju. Ha, tanggal baju tu. Mana cabut baju? Kita kata cabut lah. Ha, cabut. Pecah tubik daripada tubuh. Ha, tu tanggal. Nah, ada pun tinggal, tak situ tinggal lagi pula. Ha, tak ada ambil, tak ada peduli, tinggal. Tunggal ni asing, tak ada go lah dah. Ha, tengok telah burung sebutir tu ni anak tunggal ni. Dia kata ada anak tanggal. Tak lah. Ha, tanggal makna cabut. Oh, tanggal dalam ni ada tanggal takar. Ha, tu bahasa kita dah. Sini macam tanggal lah. Apa makna Allah peliharakan segala mukmin hak diletak ke dalam telaga api tu? Pelihara dengan mana? Dengan ditanggal nyawa. Dicabut nyawa. Allah Ta'ala cabut nyawa mereka tu dahulu daripada jatuh ke dalam api lagi. Apa mereka ditolak pah juga? Ha, saya cabut itu. Ha, jatuh tu jatuh mati saja. Bukan mati dengan kerana panah api dak lah. Ha, itu lah. Ha, bukan mati dengan sakit. Ha, kena api dak. Saya mati dulu. Masya Allah. Nah, tu karamat mereka. Ditanggal nyawa mereka itu dulu daripada jatuh ke dalam api. Dan lepas tu, dia mudah sedap lah tengok dia mentah lah di atas bira ni. Kemudian dan keluar istinah suku. Dan keluar api daripada telaga tu. Api daripada telaga baru keluar tu baik mari tak kena. Tak kena. Makan tu hak gali lah weh. Keluar api daripada telaga itu, bakar segala orang yang duduk pada kelilingnya. Tu. Makan tuan lah. Tak, ni ada makan tuan. Kelih makan mak mu. Kalau masa sihir orang. Sihir orang lagi buat orang sakit, buat orang apa duk nyocok ni kan. Mari orang hak bijak, tak kelih. Buat pung makan pak mu ni, makan mak mu ni, ngaruk ni. Lepas tak jamah kau weh. Dah tu ya. Kelak makan tuan dah lah. Ni apa tu ni? Api kelak makan tuan. Ni kuasa Allah Ta'ala. Deh. Maka supaya api atas tebing depo. Maka Tuhan kita kata, gapo je dia buat begini? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tiadalah menyeksa mereka itu kafir-kafir tadi akan mereka itu. Siapa mereka itu? Segala mukminin Injil, segala orang beriman dengan kitab Injil itu tidaklah menyeksa dengan telaga api itu. Buku gapo yang menyeksa tu? Malaikat kerana beriman mereka itu dengan Allah tu kihnya. Salah apa puak ni? Tak ada salah apa, kih je beriman. Supaya juga puak Mekah dak buat Qabilah, Ammar, Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum dan lain-lain lagi dak buat uduh tu. Kih gapo? Kih tak ada salah apa, dia orang susah. Mari dak jadi kerja, kau-kau jadi hamba sahaya, jadi taat bagi puak Quraisy tu. Ada dia kerja molek kik beriman suti ya. Dia suruh klik pada pupuk. Kawan ni tak klik tu je buat uduh tu. Ni pun cerita ni sama. Kita kata tak ada cerita lain dia buat tu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Malaikat kerana beriman percaya mereka itu dengan Allah Tuhan yang amat kekerasan lagi kepujian. Yakni tiada ada suatu kesalahan yang diazab mereka itu dengan tolak dalam api itu. Tak ada suatu kesalahan malaikat sebab mereka itu berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya. Kitab Allah iaitu kitab Injil masa tu. Quran tak diturunkan lagi.
Iaitulah apa buat baik, iaitu kerana kita buat baik tu, iaitu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Maksud juga beriman dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka bila beriman dengan Isa, lazim beriman dengan semua Rasul. Dan Isa pernah raya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tu Isa belah pergi ucapkan dulu. Hei puak Bani Israel, aku adalah Rasul Allah, latih aku untuk sampai kepada kamu. Di samping tu aku nak menyatakan kata aku ni membenarkan kitab dulu. Hak turun atas Nabi Isa tu sebenar nah. Jangan ada syak dia kata rekod hai Musa nah. Itu sebenar tu Allah Taala menurunkan kitab tu. Aku membenarkan tu. Jadi kalau mau beriman dengan aku, kena beriman dengan kitab Taurat. Tapi hukumnya tak boleh dipakai lagi apabila datang kitab ini. Kena pakai syariat hak terkandung dalam kitab ni lah pula. Dia panggil dinasahkan. Baik. Lepas dia cerita lagi kata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Dan aku nak rakyat berita baik kamu ni, kata lepas aku kelak akan lahir seorang rasul selepas pada aku ini. Ya'ti min ba'di, ia akan datang lepas pada aku ni. Insya-Allah. Nama apa tu? Ismuhu Ahmad. Tu hak masyhur di kitab dulu, nama Ahmad. Masyhur di ahli langit Ahmad. Bila datang Quran Muhammadur Rasulullah, Muhammad nama dia belaka. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Itu baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala cerita sini kata mereka itu buat tolak dalam api, tak ada kisah lain, bukan kisah meropak, kisah merapah, kisah menipu, tak ada. Kisah apa? Kisah beriman dengan Allah tu. Allah Tuhan cerita. Jadi oleh dia demikian, hei mu puak puri, kalau maknanya hei mu puak mukmin, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau puri dak buat apa kamu tak ada kilan apa ni juga kimu beriman ya. Tak sama ya. Ni ayat menghiburkan, mempersabarkan. Demikianlah tarik menarik bila kita berlaku kecemasan, kesusahan, ingat gitulah Allah sayang kepada hamba yang beriman. Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila kasih Allah ke seorang hamba, dia uji. Itu dia. Allah ialah allazi lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan yang baginya milik 7 langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang atas tiap-tiap suatu semua perkara, syahid, yang ketahui, hadir ia. Dia tahu segala-gala. Muduk di mana Allah bersama. Jadi Allah tahu segala-gala, seakan-akan duduk sekali lah. Cukup dulu ayat tu. Lepas tu hak ketinggalan sikit kena balas semula lah. Balas semula. Kita akan sambung di sini. Kita ambil kita lakah sikit mengenai dengan hubungan buruk tu. Nanti kita baca semula. Wallahu a'lam. Ni sebelum daripada ni nak beritahulah bahawa kita ni 2 minggu depan ni minta cuti. 2 minggu depan. Mana 2 kali Ahad lah. 2 kali Ahad. Sebabnya tinggal kali itu banyak hari sikit. Jadi kena makan masa 2. Hampir kat dengan 20 hari. Makan 2 kali Ahad. Gitulah insya-Allah taala. Kalau tak ada apa lepas pada 2 kali Ahad tu kita sambung seperti biasa. Kalau baru ni tu ulang-ulang lagi. Lagi hari Senin balik ke Jumaat. Tu beli kongen dalam Kelantan tu. Apa tu minggu lepas mari tu kok likongen Sungai Tani kono. Lagi Senin balik ke Jumaat, singgah malam 1 di Cenak. Apa malam lah semua. Apa ni nak turun tangga esok semula lah tu. Ni makan sikit pasal dia kena main ke atas jauh.
Di ke Terengganu, lepas tu naik di kepada Pahang, daripada Pahang Kuala Lumpur mai ambil naik Gunung, lepas tu pergi ke Johor, lepas Johor balik masuk Perak, lepas tu masuk Kuala Pinang, Subi Al-Star. Jadi kira-kiranya daripada Isnin 15 aku komi jemaah balik. Mana je 18 hari kalau ada. Balik tu sudah puas semua. Gitulah. Hak ni kitab pun apa tak ada kitab kedua, kita tengok soalan saja sekadar masuk. Dia tanya begini. Dia tulis ni apa farak, apa beza tu di antara kudrat dan qadir, qudratun, dia tulis itu dah. Payah tulis lagi qadiran, dia berbaris, dan qadirun. Tu hak ni dah, kalau kita orang muda lagi gak mengajilah nahwu. Terus dia mengaji kaedah tetap nak baca ru, ra, ri. Tu ada kaedah dia. Lepas tu dia sampai ru, ra, ri yang maitan pada run, ran, rin. Ya ada kaedah dia pula. Tu dia tanya tu dek. Macam kalau susut kaunuhu kena qadiran, tak boleh qadirun. Kalau qadirun dikira salah. Apa jadinya? Orang mengaji nahwu kata qadiran tu nasa jadi khabar kaun. Kaunuhu qadiran. Kalau ada yang kata kaunuhu qadirun, kalau orang dengar tu reti, reti lebih pada tu lah. Tu baca kaunuhu qadirun, anak kata salah tahu tu. Tapi dia beradab terusnya ikut dia lah. Itu je. Bila susunnya kalau mubtada khabar, wa huwa, ia Allah tu qadirun, kena qadirun pula tu. Huwa qadirun, tak boleh huwa qadiran. Dia salah pula. Tu dia. Lepas ni ada lagi qadirin. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin, tak boleh biqadirun, tak lebih qadiran. Apa? Kerana bodoh tu dengan kita buah raja. Nabi qadirin. Tapi tak ada waris boleh baca kena. Bahkan senang tak ada waris lah baca kena. Bagi orang tak reti pun senang baca ikut rasa. Tu dia. Kita tengok bab perkahwinan sikit. Betul dah ni tidak jaga cara bab perkahwinan. Maka kita tak sempat dah nak baca. Kita ambil surat. Dia tulis begini. Abdullah berkahwin dengan Zainab. Masalan, seorang lelaki namanya Abdullah, si perempuan tu namanya Zainab. Bila berkahwin, kemudian keduanya tu, siapa? Abdullah dengan Zainab tu sama-sama ada cucu. Jadi rupanya kahwin ni kahwin tua dah ni. Alhamdulillah ada anak, ada cucu lagi dah. Bila cucu dah, bukan punya tua lagi bila cucu tu dah. Kadang-kadang 30 lebih cucu dah kala ni. Tu dia. Pakai lepu pula. Berkahwin dak mana belah. Berkahwin tu mengandung selalu kan. Tak cepatlah tebuh tu. 9 bulan beranak apa? Dia bertukar dengan mak dengan anak ke kakak dengan adik dua ni. Nama tanya. Adik kan ada anak. Lah anak ni. Nama kat adik. Nak bertukar dah. Dah anak umur 15. 16 amak barulah 30 lebih. Dah. Masalah. Baiklah. Jadi balik Zainab dah ada cucu. Abdullah pun dah ada cucu dengan lain-lain lah tu. Kemudian nak tanya apakah hukum Abdullah dengan cucu Zainab dan akahnya? Allah tak tahu. Hamba tak tahu. Tu biar nak tanya. Kena dah tu.
Ya, apabila Abdullah dengan Zainab berkahwin, kena soal dulu. Berkahwin kalau semata-mata akad nikah. Panggil kahwin dah tu kerana nikah dua makna. Nikah pada lugah iktibar mabda, nakaha dengan makna akad. Balik wali kata aku menikahkan kau Abdullah, aku menikahkan kau akan Zainab binti anakku dengan si kawan sekian. Mula kata aku terima ke nikahnya. Nikah dah tu panggil tu. Sah dah tu. Tapi tak ada duduk lagi. Ni ada cucu, ni ada cucu. Panak tanya kata kena dengan cucu Zainab. Ketika itu gapai bukan mahram lagi. Bukan mahram lagi. Sekiranya Abdullah tu kena kau cucu. Kena kau cucu. Ya tak ada setuh dak Zainab, cerai Zainab ambil cucu. Itu boleh. Dia panggil tak sabit mahram lagi. Malaikat apabila dia sentuh, yakni maksudnya bersetubuh sebagai suami isteri, maka cucu Zainab jadi cucu tiri. Juga cucu Abdullah jadi cucu tiri Zainab. Sabit mahram bil musaharah namanya. Jadi bila sabit musaharah, maka dengan Abdullah hingga ke atas lagi panggilnya mahram. Begitu juga dengan Zainab, anak Zainab hingga ke bawah lagi, hingga atas, hingga ke bawah panggil mana cucu Zainab. Pahak tu boleh anak pula cicit Zainab. Maka panggil cicit tiri, cecek dia kata lah tu hingga ke bawahnya. Tu dia. Jadi mahram bil musaharah, haram ala ta'bid, berpanjangnya haram berkahwin dua tu, dan halal tengok menengok selain pada aurah, dan tak batal wuduk lah. Tu dia. Kau ni pula. Teman-teman tak ada tanya ke? Ada tanya juga. Sahabat gini dulu. Dia kata kerana saya orang awal aja lah dah. Berasa keliru. Setengah kata batal wuduk dan setengah kata tidak batal wuduk. Kena kedua-dua tu. Hak kata batal wuduk, nikah saja tak ada setuh pada ni. Batal dengan wuduk. Bukan mahram lagi, nak nikah dengan dia boleh. Nak ambil cucu dia boleh. Betul tak batal wuduk tu. Ada kata batal wuduk, ada setuh Zainab, jadi anak tiri, cucu tiri dah lah. Tak batal dalam wuduk. Kena kedua lah. Kena kedua. Yang kedua semata tu tak boleh, mana boleh kena tak kena itu dah. Tangguh hak ni gini, tangguh jadi kena kedua hak kata tu. Tu dia. Dan setengah kata tafsil, tafsir ni dah ni. Setengah kata tafsir jika cucu balik Abdullah tu tak batal dengan Zainab, dan jika cucu balik Zainab tu batal dengan Abdullah. Aku mana tafsir lagu tu? Masya-Allah, masuk sebelah ni. Dia kata jika cucu balik Abdullah tu tak batal dengan Zainab. Dan jika cucu balik Zainab batal dengan Abdullah. Siap. Tu dia. Tu nak tanya saja dah. Apabila bersetuh dah, dia panggil sabit mahram bil musaharah. Tu dia. Lepas tu tak ada tanya weh, nak tengok maka ada nak tanya lagi kok lain. Kita nak tambah sikit. Maka cucu sama cucu. Cucu demo, cucu tiri kawan. Maknanya kita dah. Cucu kita jadi cucu tiri demo dah. Lepas tu cucu sama cucu weh. Kita prepare kita ada cucu lelaki. Dia ada cucu puan. Tu dia. Maka dia dua sama cucu sama cucu ya bukan mahram tu. Cucu demo dengan cucu kita dua tu bukan mahram tu. Kalau anak demo anak kita bukan mahram dua tu. Tu kata panggil kan apa lagu tu? Saudara apa lagu tu panggil? Bodoh punya dah. Darat ni ke panggil lagu tu? Tak lagi dah. Tak lagi. Apa panggil darat ni lagu mana? Adik-beradik si ibu pak lain-lain. Tu panggil darat ni deh. Bodoh sungguh Melayu panggil lagu tu. Hak ni tak ada kena-kena. Bila tak ada kena-kena, boleh kita berkahwin. Supaya juga anak akah lagi. Nak akah lagi. Lagu mana? Anak kita berkahwin dengan anak Zainab. Kau tu dulu. Kita dengan Zainab tak ada apa. Besar. Bagi tak besar. Tu bagi besar dah. Besar kita dengan Zainab besar. Anak kita kahwin dengan anak Zainab. Apa yang besar lah dengan Zainab tu.
Maka Zainab tua lah anak kita. Kita tua anak dia. Maka kita dengan dia panggil besar. Takdir Allah Ta'ala Zainab seorang. Kita tak apalah dua apa tak apa. Nak ajak tanya. Zainab tu janda. Kira-kira hari dah anak sama anak tu kita berapat dua kita pula. Menikah dengan besar sama besar. Tu besar semua. Tu besar semua. Tu dia. Tu dia. Lepas tu nampaknya masa tu deh. Sekatulah dulu insya-Allah taala seperti tadilah. Kita akan sambung semula jika tidak ada apa halangan, tidak ada keuzuran sebelah jemelah, kita akan ketemu lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin.